Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Lisa. Macam biasa untuk segmen ni, anda tak perlu nak tenung muka saya lama-lama. Saya just nak sembang santai dengan anda. Anda tekan play, minimize and anda boleh sambung kerja anda. Topik kali ni ialah Asus ROG Ally. Yang mana kalau kita tengok, dah hampir sebulan Asus ROG Ally ni masuk ke Malaysia and sambutan dia memang wow gila lah. Sebagai satu-satunya kedai di Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang yang boleh jual Asus ROG Ally first batch, apa yang saya dapat kongsikan dengan anda, sambutan dia luar biasa guys. Memang mind blown punya. Asus bawa masuk first batch 1000 unit. 1000 unit satu Malaysia dalam masa sehari sahaja. 1000 unit tu sold out. Kita tak sembang produk yang harga RM30 ataupun Wagyu Yakiniku dekat Samurai Yakiniku RM300 Malaysia. No, kita sedang bercakap satu produk yang harga dia RM3,299 Malaysia, menjadikan jualan Asus pada hari pertama 3.2 juta guys. 3.2 juta one shot. Mantap gila. Dan sebenarnya kalau kita nak sembang tentang handheld PC, which is Asus ROG Ally ni adalah sebuah handheld PC, satu komputer yang kita boleh bawa ke mana-mana dalam keadaan macam ni. Dia sedikit berbeza dengan laptop. Laptop dia ada keyboard, dia ada monitor yang dia ada keyboard, dia ada body yang lebih besar, tapi handheld PC kita boleh pegang dengan satu tangan macam ni lah. So idea handheld PC ni sendiri bukanlah satu idea ataupun teknologi yang baru. Kita boleh nampak banyak brand, macam contoh Ayaneo dah keluarkan banyak produk dah sebelum ni. Cuma dia dipopularkan oleh Valve dengan Steam Deck. Masa Valve announce Steam Deck tu, semua orang gila lah. Orang macam, aku kena ada benda lah ni. Ini adalah teknologi yang wajib ada tahun 2023. Dia punya produk tu tak masuk Malaysia secara rasmi. Tapi nak cakap gilanya orang terhadap Steam Deck tu, orang sanggup order dari US tu. Bila order dari US, anda kena tahu dua benda. Yang pertama, warranty tu anda kena deal direct dengan US. Anda tak boleh cari Valve dekat Malaysia. Tak wujud. Valve dekat Malaysia tak wujud. Anda nak hantar warranty dekat situ susah. Yang kedua, berlaku conversion money. Katakan mereka announce pada harga 100 USD. Hari ni mungkin 100 USD tu RM300 Malaysia. Tapi esok mungkin dah RM400 Malaysia. Ada orang yang akan beli pada harga yang murah, ada orang yang beli pada harga yang mahal. So, nak kata hebat tak hebat Steam Deck, orang boleh abaikan dua benda ni. Orang beli juga. Orang sanggup beli guys. Dan kita boleh nampak selepas sebulan dua orang guna Steam Deck, ramai yang want to sell. Saya nak jual. Alasannya tak kena dengan jiwa. Dan kita boleh nampak handheld PC punya segmen ni dia downtrend, jatuh. But then datanglah Asus selamatkan kejatuhan handheld PC dengan Asus ROG Ally ni. Tapi Asus bijak, saya just nak cerita kepada anda. Asus dia mula-mula tease pengguna tentang Asus ROG Ally ni masa April Fool. Dia keluarkan satu video yang katakan mereka akan keluarkan satu PC yang boleh dibawa ke mana-mana, which is handheld PC lah kan. So ketika tu ada dua golongan. Golongan yang tak percaya dan golongan yang mengharapkan Asus keluarkan benda Allah ni. And sebulan selepas tu ataupun 2-3 minggu selepas tu, kita boleh nampak dekat YouTube Dev2D, Linus Tech Tips buat satu review ataupun first impression terhadap benda Allah ni, mengesahkan yang Asus betul-betul akan keluarkan Asus ROG Ally. So hype dia tu makin naik. Mula-mula tadi hype sikit je, lepas tu makin naik lagi. Sebulan kemudian Asus announce akan bawa masuk ke Malaysia. Ketika tu berlaku sedikit perdebatan. Orang tanya berapakah harga untuk Asus ROG Ally bila masuk ke Malaysia. Kalau kita buat direct conversion ketika tu, dia akan jadi 3,600. Tapi sebenarnya saya ada dapat info dari dalaman. So saya bagi tahu yang harga dia sekitar 3,000 plus minus, mungkin 2,899 ataupun 3,299. Dan disebabkan harga nilai mata wang Malaysia jatuh, so saya teka 3,299. Dekat grup ramai yang hentam saya kata tak logik. Sebab dekat US pun harga dia direct convert pun dah jadi 3,699. Takkan masuk Malaysia jadi lagi murah kan?
So, bila Asus announce harga dia 3299, semua mind blown. Take my money. That's why hari pertama jualan Asus ROG Ally ni clear guys. Clear. 1000 unit satu Malaysia. Clear. Orang sanggup beratur dari malam sampai ke pagi untuk dapatkan 100 unit yang kita kata dapat FOC dan sebagainya tu. Memang mantap gila guys. Okay. Kita letak tepi sekejap Asus ROG Ally ni. Saya nak cerita sedikit tentang handheld PC ni. Handheld PC ni dia nice sebab dia berbeza dengan handheld konsol. Kita ada dua sekarang. Handheld PC kita boleh kata Steam Deck ataupun Asus ROG Ally, dan handheld konsol kita ada Nintendo Switch lah yang popular. Okay, untuk handheld PC ni dia pakai Windows. Untuk Steam Deck dia pakai dia punya Steam OS, tapi kita boleh masukkan Windows ke dalam dia. So kita katakan dia pakai Windows lah kan. So bila dia pakai Windows ni, banyak benda yang kita boleh buat. Kita boleh guna untuk main game, kita boleh guna untuk edit video, install Adobe Premiere masuk dekat dalam sana, and kita boleh install masuk emulator. Kita nak main game Nintendo Switch di dalam handheld PC pun boleh, tak ada masalah. Even kita boleh main dengan, kita kata, dengan gaming experience yang lagi mantap. Orang kata Nintendo Switch punya game ni dah dioptimize supaya kena dengan hardware dia. Hardware Nintendo Switch tak power lah. So sepatutnya kita boleh main dengan smooth. But based on saya punya personal But based on saya punya personal experience, saya main Zelda The Tear of Tear of the Kingdom dekat Zelda punya Nintendo Switch OLED tu berlaku lagging di sesetengah tempat. Kalau dekat handheld PC kita boleh elakkan benda tu dari berlaku. Kita boleh set FPS kita berapa. Kemudian dia punya grafik tu kita boleh cantikkan lagi. Boleh tambah filter supaya warna-warna nampak lagi terang, nampak lagi eye candy orang kata. Itu kelebihan handheld PC kalau nak dibandingkan dengan konsol. Persoalannya sekarang, kenapa kebanyakan handheld PC macam Steam Deck ataupun Nintendo Switch ni lepas sebulan dua orang want to sell, orang nak jual balik. Anda boleh tengok sebenarnya dekat grup Asus ROG Ally Malaysia, dari minggu lepas setiap hari ada je orang yang nak jual balik benda alah ni. Cuma dia punya alasan jual tu sedikit berbeza dengan Steam Deck. Kalau Steam Deck dulu orang nak jual sebab tak kena dengan jiwa, tapi untuk Asus ROG Ally ni saya perhatikan alasan nak jual tu sedikit ridiculous. Dia bagi tahu yang dapat free extra unit, yang adik beli tak guna, so dia nak jual balik lah. Mungkin dia nak mengaku tak kena jiwa tu. Mungkin dia segan sikit lah kan. Tapi apa yang saya nak sampaikan, kita dah boleh nampak yang orang dah start jual balik. That's why saya punya prediction, saya pernah bagi tahu kepada kawan-kawan terdekat, saya pernah bagi tahu dalam live saya dekat live malam saya rasa first batch sales untuk first batch Asus ROG Ally ni memang laku keras. Sebab masa ni orang nak kenal produk tu sendiri. Second batch masih lagi laku sebab orang yang tak dapat first batch tadi dia akan sambar juga. Third batch ketika ni orang dah tahu apakah produk tu sendiri, orang dah tahu kekurangan dia, kelebihan dia macam mana. So jualan tu ada tapi tak banyak. Fourth batch yang keempat, jualan yang keempat, saya yakin memang susah gila kedai nak jual lah. So ini saya punya prediction. Buat masa sekarang kita dah boleh nampak lah orang dah start jual balik Asus ROG Ally, dan saya percaya bila masuk second batch nanti pun senang untuk anda cari stok dia dekat online dan sebagainya. Sekarang susah lagi, tapi incoming insyaAllah akan senang. Bila second batch ataupun third batch ni, wallahualam saya pun tak tahulah. Dan balik pada cerita, kenapa Asus ROG Ally ni akan terkubur kan? Kenapa orang dah tak guna Asus ROG Ally ni, walaupun dia boleh dikatakan satu idea yang sangat bijak. Seriously, saya rasa handheld PC ni adalah satu idea yang sangat brilliant lah. Yang pertama, bagi saya dia leceh. Kalau kita, orang beli handheld PC ni adalah untuk main game di mana-mana sahaja. Lebih kurang sama dengan, dia punya konsep adalah sama dengan Nintendo Switch lah. Kita nak guna di atas sofa pun boleh, kita nak guna di tepi kolam boleh, kita nak guna sambil tunggu servis kereta pun boleh. So, dia punya konsep macam tu. Simple, tekan play dan kita boleh terus main. But, unfortunately, handheld PC tak boleh buat benda tu kepada kita. Dia punya step tu banyak. Kalau
Nintendo Switch kan, kita just tekan, kita ambil dia punya barang, kita tekan turn on, then kita pilih game yang kita nak main, dia boot masuk ke dalam game and kita terus boleh main. Let's say kita nak stop sebentar, kita just tekan power button or kita tekan power button untuk dia sleep, then kita boleh sambung balik bila kita nak sambung lah. Step dia sangat simple. Mungkin ada 3 ataupun 4 step sahaja. Tapi untuk handheld PC ni, first kali kita kena turn on. Lepas tu untuk Asus ROG Ally ni, dia ada dia punya security, dia ada punya fingerprint dekat sini. Katakan ada debu dekat fingerprint, so dia tak detect, kita kena key in secara manual dia punya pin tadi. Lepas tu masuk ke dalam Windows tu pula kita ada loading untuk start up punya software. Lepas tu kita kena masuk dengan dalam client game. Lepas tu pilih game yang kita nak main. Tengah-tengah nak main game tu, tiba-tiba ada Windows update pula. Lepas tu kebanyakan game untuk handheld PC ni ataupun untuk PC itu sendiri sebenarnya bersifat internet, bersifat kita kena main secara online. Jadi bila nak main online, kita nak turn off secara tiba-tiba tu adalah benda yang agak mustahil lah. Of course kita boleh install masuk game-game offline, kita boleh masukkan game crack, kita boleh masukkan game-game emulator, tapi kita bercakap benda yang kita kata legal lah. So bila benda legal ni kebanyakan dia online lah. Ini memang kelemahan Steam Deck dari dulu lagi sampai dia bawa benda ni kepada Asus ROG Ally ni lah. So anda boleh nampak ada step yang sangat banyak untuk kita enjoy game tu sendiri. That's why sebab pertama kenapa saya rasa orang akan tolak Asus ROG Ally ataupun handheld PC tu sendiri adalah dari segi leceh. Dia tak capai purpose untuk handheld console tu sendiri. Yang kedua, isu terbesar untuk Asus ROG Ally, specifically Asus ROG Ally, ialah dia punya bateri lah. Saya dah test Asus ROG Ally. Actually saya buat banyak gila video tentang Asus ROG Ally. Saya rasa ini adalah device yang paling banyak saya spend masa. Saya buat dia punya unboxing, saya buat dia punya review tanpa produk, saya buat review dengan produk. Saya dah buat video tentang aksesori dia. Saya buat pula tentang SG Mobile, dia punya external graphic card. Banyak gila saya buat, and ada satu test saya buat tentang dia punya bateri. Saya main FIFA dengan performance setting, dia mampu tahan sejam 30 minit. Mungkin kalau kita main game yang relax sikit, cincai-cincai boleh dapat 2 jam lah. Tapi untuk Nintendo Switch, cincai-cincai pun dah 5 jam guys. So perbezaan dari segi ketahanan bateri tu pun memang ketara gila. Katakan anda rasa macam, okey je habis cerah, pakailah power bank kan. Okey, tak ada masalah. Tapi anda rasa macam praktikal ke bawa power bank yang besar gedabak sambil main game? Nak pegang benda alah ni pun dah tak selesa, nak tambah lagi satu power bank. Bagi saya dia tak praktikal as satu handheld PC ataupun handheld device tu sendiri. Okey, itu bab yang kedua. Yang ketiga tentang dia punya OS tu, yang ketiga ialah dari segi leceh practicality tu. Macam mana saya nak explain kepada anda macam saya bagi tahu kepada anda tadi, dengan Windows sebagai dia punya operating system, kita boleh buat semua benda. Secara teorinya kita boleh guna dia untuk main game relax macam tu, dan kalau kita ada monitor dekat rumah, kita boleh buat satu gaming setup yang mantap dekat dia. Boleh beli XG Mobile, dia punya external graphic card tu, untuk dapatkan satu gaming experience yang lebih satisfying punya. Tapi katakan kita nak bawa dia, nak buat kerja di tempat lain, guna dia juga. Kita nak guna dia sebab dia boleh buat benda tu kan. So kita nak buat kerja mungkin di pejabat kita nak guna dia lah kan. Kita tak nak guna laptop. So kita kena bawa monitor. Lepas tu kita kena bawa keyboard, mouse. Lepas tu kalau anda tak kisah tentang bateri, dan anda just bawa kabel USB-C ke HDMI untuk keluarkan display ke monitor. Tapi kalau anda nakkan bateri, anda nakkan ketahanan yang lebih lama, anda terpaksa beli docking pula kan. So nak bawa benda tu sepatutnya satu tangan macam ni, at last kena bawa satu bag. Kena bawa monitor lah, kena bawa apa yang saya sebut tadi lah. Dia jadi makin leceh. That's why bila kita nak bawa untuk buat kerja, last kali laptop is the best lah. So atas 3 sebab ni saya rasa Asus ROG Ally ni dia tak praktikal sangat lah. Dia tak praktikal. Melainkan Asus mampu buat satu bateri yang sangat tahan lama, kemudian dia buat satu dedicated OS macam Steam OS macam tu, mungkin saya akan consider dia okey. That's why sebagai kesimpulan, apa yang saya boleh bagi tahu kepada anda, dia handheld PC ni tak terhad kepada Asus ROG Ally. Handheld PC ni dia tak akan mati punya. Dia tak akan mati. Dia akan jatuh, yes dia akan jatuh, tapi dia akan kekal dekat situ. Pengguna dia still ada. Orang yang tak kisah dengan benda-benda leceh tadi, orang yang sanggup set up satu tempat untuk Asus ROG Ally untuk dia balik rumah guna tempat tu, orang tu akan ada.
Cuma dia tak akan, market share dia tu tak akan besar macam pengguna laptop ataupun desktop PC ataupun even Nintendo Switch tu sendiri. Golongan yang guna Asus ROG Ally ataupun mana-mana handheld PC ni, saya boleh kata sikit sangat. Mungkin sebesar tahi hidung macam ni lah. Apa pendapat anda? Anda rasa benda ni akan berkekalan ataupun sama seperti saya? Mungkin anda boleh kongsikan pendapat anda dalam ruangan komen dalam ruangan komen. Anda terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.